Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Saya pantun sikit. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Soalan Seri Gading nombor 3. Minta Menteri Ekonomi menyatakan berapa banyak wang yang telah dibelanjakan untuk inisiatif kemudahan rakyat pada tahun 2023 dan pecahan perbelanjaan peringkat negeri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Seri Gading. Inisiatif kemudahan rakyat diumumkan dan dilancarkan sekitar Jun 2023 dan bertujuan untuk mempercepatkan dan memudah cara pelaksanaan projek-projek kecil untuk kemudahan rakyat. Caranya ialah dengan membuka kepada semua pihak, baik individu, baik wakil rakyat, baik jabatan-jabatan kerajaan untuk mengenal pasti projek-projek infrastruktur kecil di bawah RM200,000 ke bawah untuk dilaksanakan dengan segera, dan ini membuka ruang contohnya kepada rakyat biasa untuk membaiki jalan kecil, jabatan dan sebagainya. Sejak dilancarkan sehingga 22 November 2023, sebanyak 1,500 projek dari inisiatif kemudahan rakyat ini telah diluluskan secara prinsip di peringkat Kementerian Ekonomi, dan apabila telah diluluskan ini, maka kelulusan dan peruntukan ini diberikan kepada pelbagai agensi pelaksana seperti pihak berkuasa tempatan, pihak pembangunan koridor dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri bagi tujuan pelaksanaan projek IKR. Kelulusan prinsip ini diberikan memandangkan permohonan projek yang diterima melalui aplikasi IKR yang dibuka kepada semua perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu oleh agensi-agensi pelaksana yang dilantik itu. Prosesnya ialah pemohon akan memohon dan menyatakan di mana projek apa, tetapi kita tak tahu sebenarnya, takut dia nak buat jambatan depan rumah dia ke, maka perkara itu perlu disemak oleh agensi di bawah terlebih dahulu. Dalam hal ini, agensi pelaksana yang dilantik perlu melaksanakan siasatan tapak bagi menentukan kebolehsanaan projek dan kos projek serta memberi maklum balas kepada Kementerian Ekonomi untuk penyaluran peruntukan dan seterusnya dilaksanakan. Daripada 1,500 projek yang telah diluluskan secara prinsip di peringkat Kementerian Ekonomi daripada saringan awal, dalam tempoh 5 bulan sejak dilancarkan, 502 projek IKR telah dipersetujui dilaksanakan oleh pelbagai agensi dengan kos projek sebanyak RM76.3 juta. Kerana ia perlu diterima dan dipersetujui untuk dilaksanakan oleh agensi-agensi ini. Kalau saya boleh minta 2 minit lagi. Untuk baki projek-projek lain, ada lebih kurang 1,000 yang masih lagi menunggu maklum balas dan juga penerimaan daripada agensi pelaksana. Kementerian Ekonomi masih meneruskan tindakan susulan dengan pelbagai agensi pelaksana yang dilantik bagi mendapatkan maklum balas terkini bagi pelaksanaan baki-baki projek yang telah diluluskan secara prinsip berkenaan. Untuk makluman Datuk Yang di-Pertua contohnya, ada pelbagai sebab lah kenapa PBT ataupun agensi pelaksana yang lain menolak untuk tidak melaksanakan. Kadang-kadang dirasakan ini bukan tanggungjawab mereka. Ada juga contohnya dapatan dan maklum balas daripada agensi pelaksana bahawa pandangan mereka itu untuk kepentingan individu yang tidak memberi kesan yang besar kepada masyarakat setempat. Sehingga kini,
daripada 76.3 juta ringgit yang telah diluluskan untuk 502 projek tersebut, sebanyak 57.2 juta telah disalurkan bagi pelaksanaan yang 500 projek ini sedang berjalan di seluruh Malaysia, dan pecahannya seperti berikutnya. Sabah tertinggi sebanyak 21.6 juta, kemudian Perak 7.2 juta, Pahang 6.5 juta, Sarawak 5.8 juta, Selangor 5.3 juta, Kedah 2.2 juta, Negeri Sembilan 2 juta, Johor 1.96 juta, Melaka 1.1 juta, Terengganu 1 juta, Kelantan 750,000, Perlis 670,000, Wilayah Persekutuan 556,000 dan Pulau Pinang 400,000 ringgit. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Sri Gading, soalan tambahan. Terima kasih kepada Menteri yang telah menjawab dengan baik, dan pecahan yang telah diberikan nampaknya Johor sikit sangat tu. Cuma soalannya, mohon Menteri jelaskan apakah mekanisme penilaian kelulusan permohonan bagi inisiatif kemudahan rakyat ini bagi memastikan bahawa konsep ketulusan tata kelola sentiasa diangkat dalam melaksanakan inisiatif ini, dan bagaimanakah kerajaan akan memantau bahawa peruntukan yang diluluskan itu digunakan bertepatan dengan objektif inisiatif kemudahan rakyat. Yang pertama. Yang kedua, mohon perhatian Menteri nyatakan kebiasaannya berapa lamakah proses permohonan ini akan mengambil masa sehingga pemohon akan dapat respon mengenai permohonan mereka. Sebab saya cadangkan laman sesawang permohonan IKR boleh ditambah baik dengan meletakkan status terkini pemohon bagi memudahkan mereka, hal kerana saya dapati laporan bahawa pemohon tidak mengetahui akan status terkini permohonan mereka setelah permohonan dihantar. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua dan Sri Gading. Dari segi mekanismenya, seperti yang saya sebut tadi, ia menggunakan parameter-parameter yang sama untuk projek-projek kecil seperti yang telah pun ditetapkan mengikut kaedah-kaedah perolehan dan pengkelasan kerajaan. Maksudnya 200,000 ke bawah, dia mestilah mempunyai manfaat kepada komuniti, bukan individu, dan had itu adalah tertakluk kepada BQ yang boleh dilaksanakan dalam 200,000 lah, dan ia akan dipohon oleh pemohon, baik wakil rakyat ke ataupun rakyat ataupun jabatan kerajaan, dan di peringkat Kementerian Ekonomi terlebih dahulu berdasarkan parameter dan syarat-syarat ini diberikan kelulusan secara prinsip, kemudian dihantar kepada agensi-agensi pelaksana. Yang ini Sri Gading yang saya ingat menimbulkan soalan yang Sri Gading bagi tadi, kerana kami perlu dapatkan beberapa kepastian dan pengesahan daripada agensi pelaksana terlebih dahulu. Pertama, agensi pelaksana perlu mengesahkan bahawa projek itu menepati syarat-syarat, iaitu terutamanya dia bukan untuk peribadilah. Kedua, yang agensi pelaksana bersetuju untuk melaksanakan, dan ketiga, selepas dia bersetuju untuk melaksanakan, dia perlu mengemukakan BQ untuk proses penyaluran. Yang menjadi masalah itu ialah apabila tempoh masa untuk PBT ataupun agensi pelaksana ni untuk kembali ke Kementerian Ekonomi itu dia berbeza-beza. Ada agensi pelaksana yang laju, maka cepatlah disalurkan. Kalau yang perlahan tu, dan saya boleh maklumkan kepada Dewan, ada juga agensi di bawah, walaupun kita sebut kami nak bagi peruntukan, dia tak nak buat. Itu yang, jadi kalau kami letakkan status, masa kami bincangkan macam mana nak buat portal tu, kalau kami letak status, dia akan terus tunjuk di situ bahawa tersangkut dekat agensi pelaksana lama. Jadi itu adalah antara beberapa dapatan yang akan diambil kira untuk melicinkan lagi proses ini, dan insya-Allah kalau dari segi pemantauan itu ia sudah tentu tertakluk kepada semua peraturan perolehan dan tata kelola kerajaan sedia ada, kerana
apabila telah diluluskan secara prinsip dan diterima akan dilaksanakan oleh agensi pelaksana. Agensi pelaksana perlu mengadakan proses perolehan seperti biasa, seperti mana projek-projek kecil di bawah RM200,000 ke atas. Tapi insya-Allah kami sedang tengok macam mana nak atasi masalah kalau agensi pelaksana kata dia tak nak buat. Yang itu yang kita sedang mencari jalan juga, kerana kerajaan nak bagi duit ni. Tapi kita boleh tengok di seluruh negara, dia ada respons yang berbeza-beza mengikut PBT masing-masing. Dan saya boleh sebut memang yang paling cepat dan paling banyak menyambut inisiatif ini adalah daripada Sabah. Sebab itu Sabah paling tinggi mendapat peruntukan setakat ini. Terima kasih. Kuala Terengganu, silakan. Terima kasih Ketua. Terima kasih Wakil Menteri jawapan yang saya rasa begitu detail. Cuma persoalannya apakah kriteria pengagihan projek bajet tadi itu? Ada yang dapat 3 juta, Terengganu dapat 1 juta, Kelantan 700,000. Apa kriteria? Adakah kerana jumlah penduduk, bilangan penduduk atau kerana kemunduran sebuah negeri? Yang kedua, bagi jabatan ataupun JC yang tidak berminat, boleh tak dikongsi dengan ahli parlimen, maklumkan hal tersebut untuk kita bantu memudahkan perbelanjaan tersebut. Terima kasih, Ketua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Ulu Terengganu. Kriteria sebenarnya dia tidak mengikut negeri atau apa-apa. Kriterianya ialah projek itu betul-betul memanfaatkan kepada rakyat, dan kalau RM200,000 ni memang tak boleh buat bangunan besar. Selalunya jalan kecil, selalunya longkang, selalunya membaiki yang banyak di Semenanjung ini, contohnya membaiki balai raya. Maksudnya bentuk-bentuk pembinaan ataupun infrastruktur yang sebelum ini mungkin tidak mendapat keutamaan kerana kalau kita melalui proses belanjawan biasa setiap tahun, tumpuan pengagihan peruntukan ini selalunya kepada projek-projek besar perancangan di peringkat kementerian. Sebab itu di peringkat Kementerian Ekonomi kita buka yang ini, kita bagi peruntukan. Jadi sebenarnya setakat ini daripada 1,500 itu, dia tidak ada peraturan yang kami tetapkan kena negeri ini lebih dan sebagainya. Pandangan saya dan daripada maklumat yang ada selepas 5 bulan, dia sebenarnya banyak bergantung kepada pertama, sama ada penduduk di situ ataupun agensi di situ mengambil peluang ini atau tidak. Sebab itu di kawasan bandar asalnya agak rendah. Kerana bagi mereka tak apalah, dia tak ada terdesak sangat. Tapi di peringkat luar bandar, terutamanya di Sabah, di Sarawak, sebab mungkin dia dah minta jalan tu lama. Jadi itu yang menyebabkan ada beberapa negeri lebih tinggi. Yang kedua, sudah tentu dia bergantung kepada PBT. Dan atas saranan Hulu Terengganu tadi, dan saya juga mendapat makluman yang sama daripada wakil-wakil rakyat yang lain. InsyaAllah selepas ini kita akan usahakan untuk dikongsi dengan wakil-wakil rakyat. Kalau memang kami dah luluskan tapi PBT tak nak buat. Jadi saya nak bagi kat wakil rakyat, tolong pergi beritahu PBT, sila buat. Sebab dia kalau tidak dia merugikan rakyat, sedangkan benda ni diminta oleh rakyat sendiri. Saya faham PBT ataupun mungkin agensi lain dia kata kami ada banyak senarai kerja yang lain ni. Tiba-tiba kamu nak bagi suruh buat yang ini pula. Jadi ini bukan keutamaan kami. Jadi insya-Allah mengambil saranan yang diberikan oleh Hulu Terengganu tadi itu, insya-Allah akan dikongsikan juga dengan wakil-wakil rakyat supaya boleh berbincang dengan agensi-agensi itu supaya dapat dilaksanakan dengan segera. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.